Satu benda yang kita boleh katakanlah Dr. Nordin dia garang dalam sikit saja perkara. Sebenarnya sikit sangat perkara. Dalam kebanyakan benda lain tak ada kegarangan tu sangat. Tapi yang garang kat rumah sebenarnya isterinya, mak saya. Itulah. Saya rasa kalau kaki tangan DND pun tahu. Asam Garam, Podcast DND. Di mana kita akan menggali dengan lebih lanjut asam garam pahit manis kehidupan guest kita ni. Hari ni saya didatangi oleh satu guest yang sebenarnya mungkin orang tak kenal tapi dia dekat dengan company DND ni. Guest tersebut adalah Encik Najmi Nordin. Assalamualaikum. Selamat datang Encik Najmi Nordin. Thank you. Okay, so bila kita dengar nama dia Encik Najmi Nordin, di situ ada clue dia. So untuk anda punya information, Encik Najmi Nordin ni adalah sebenarnya anak sulung daripada founder kita, Dato' Dr. Nordin Darus. Jadi kita nak kupas sikit. Tapi hari ni kita bukan nak kupas dia punya background sebab dia anak Dr. Nordin. Akan kupas sedikit, tapi kita nak gali lebih lanjut tentang Encik Najmi Nordin ni. Dia seseorang yang sangat berpengalaman, very experienced dalam one industry ni, which is kita akan gali lebih lanjut. Okay, Encik Najmi Nordin, welcome to the studio. Terima kasih doktor. Thank you very much for coming. So actually, as you know lah, I dah browse through you punya CV semua. Okay, so actually I'm quite interested, agak menarik dan tertarik juga looking at your experience before. Untuk information anda semua, Encik Najmi Nordin ni pernah sebenarnya terlibat dalam World Wellness Network. Itu nama company before DND lah, rebranding. Masa tu I think how many years were you in this? Dari tahun 2009 ke tahun 2015. So lebih kurang 6 tahun lah. 6 tahun Okay, dan yang menariknya after that Encik Najmi Nordin dia transition to another industry yang jauh sikit pada health kan, health and wellness, dia pergi education. But before we go to that, boleh tak nak tanya sikit a bit about your childhood lah, where were you born, lahir di mana, and then sekolah di mana sikit Najmi. Okay, thank you doktor. Assalamualaikum. Pertama sekali betul lah macam doktor cakap, saya ni anak kepada Dr. Nordin Darus. Saya rasa podcast ni pun di bawah channel DND dan kami sekeluarga semua IC07, maknanya dilahirkan di Pulau Pinang. Oh tu dia. Kami semua orang Penang semua. Kecuali mungkin adik saya lah yang Nashman, dilahirkan di Kuala Lumpur. Jadi memang dilahirkan di Pulau Pinang tapi dibesarkan di Subang Jaya. Sepanjang Dr. Nordin Darus, waktu beliau di Majlis Sukan Negara, dan kemudian dengan pelbagai lagi perniagaan beliau sebelum memula dengan World Wellness. Semuanya kami berada di Subang Jaya. Okay. Begitulah childhood kami. I see. Okay, so bila you cakap you anak sulung Dr. Nordin, of course you terlibat directly because semua orang tahu, mungkin orang tak tahu bahawa Dr. Nordin Darus ni is seseorang yang sangat versatile, doktor perubatan tapi ada darah seni. So very unique, sangat di luar kebiasaan kan. So anak tanya sikit, Dr. Nordin Darus ni dia darah seni. How about you? Saya tak ada darah seni. Tak ada darah seni. Saya ikut mak saya. Kalau dalam bab-bab ni saya ikut Datin Norsia. And kami dapat melihat sahaja bakat Dr. Nordin Darus, terutama dalam bab lukisan lukisan dan mewarna. Sangat-sangat berbakat lah berbanding dengan yang lain. Dalam keluarga ni saya rasa tak ada seorang pun lah yang mewarisi bakat melukis dan mewarna Dr. Nordin. Tapi ada bakat lain. I was told that you boleh menyanyi tak ada lah. Tak ada. Saya kalau orang panggil untuk ajak mengisi ruang kosong boleh. Nyanyi latar belakang tu boleh lah. Kalau nyanyi lead tak boleh. I see. Okay, interesting. Now, so that was your punya childhood macam tu. And then you were masuk ke university, you were trained as a lawyer kan? Yes. Sebenarnya sekali lagi satu perkara yang saya dan adik-beradik semua sama. Maknanya saya yang sulung, adik saya yang kedua Nadira dan yang ketiga Nashman. Ketiga-tiga kami merupakan graduan lulusan undang-undang. Kami mengikut juga ibu, langkah ibu, sebab ibu kami dan isteri Dr. Nordin merupakan seorang graduan undang-undang. Di situ mereka berjumpa. Dr. Nordin belajar
perubatan di Universiti Melaya dan ibu saya belajar undang-undang di Universiti Melaya juga. Di situlah titik permulaan mereka dan tak lama selepas itu mereka berkahwin dan lahirlah saya tahun 1983. Oh, makna kata semua anak-anak Dr. Nordin ni semua mengikut mak ya? Ikut mak. Tak ada yang doktor Tak ada yang belum tak ada yang doktor. Yang kahwin doktor ada, Nashman. Yes. Itu yang kahwin doktor. Yang lain kami, even saya punya isteri pun lulusan undang-undang. Yes. Adik saya punya suami pun lulusan undang-undang. Understand. Okay. Very interesting. So bila you dah lulus sarjana undang-undang, okay, and then saya difahamkan bahawa Encik Nazmi Nordin, you adakah sempat practice law first atau you terus masuk ke wellness ke? Macam mana cerita dia? Tak. Untuk konteks pada pendengar lah, mungkin sejarah Dr. Nordin Darus ni ataupun beliau menjadi terkenal ni sebenarnya sebelum lagi wujud Facebook, sebelum lagi wujud Instagram dan sebagainya. Kalau mungkin pendengar yang lebih matang ataupun ketika itu dah tahun 90-an, kalau tengok TV dan sebagainya, iaitu Dr. Nordin selalu muncul di TV ketika itu. Betul. Dan tapi tak ramai yang pendengar-pendengar sekarang mungkin tahu yang ketika itu Dr. Nordin dah ada macam-macam perniagaan sebelum mula dengan perniagaan wellness. Saya rasa selepas beliau berhenti di Majlis Sukan Negara, beliau merupakan sebenarnya seorang pelatih korporat yang sangat terkenal lah, dengan Petronas, dengan TNB, banyak program-program kesihatan. Jadi saya daripada kecil dan remaja dah selalu ikut program-program Datuk. Maknanya kita buat di Awana, Genting dan sebab corporate program, kita akan ikut sebagai sebuah keluarga dan sertai sekali program-program latihan ini. Malangnya pada tahun 2000, pada tahun saya ada SPM, kena SPM, Dr. Nordin Darus juga menjalani rawatan kanser. Jadi dia ada konteks lah di situ kenapa kami lebih cenderung untuk belajar di sini. Kerana pada tahun 2000 dan adik saya kemudian tahun 2002 SPM semuanya ketika Dr. Nordin Darus masih lagi cuba kembali sihat kerana kanser dan kerana penyakit kanser itulah terwujudnya World Wellness Network. Jadi semua dah dapat konteks di situ, betul? So waktu saya belajar tu, tahun pertama saya di universiti, Datuk baru sahaja menjalani selesai rawatan kemoterapi. Dan setahun selepas itu baru keluar produk pertama, RX Water. Jadi waktu saya di universiti, saya tengoklah perniagaan yang pertama itu bermula. Masih lagi kecil kan, di Subang Jaya dan sebagainya. Dan apabila saya tamat pengajian tahun 2006, masih lagi tengah mencari tapak di Malaysia. Tapi dah mula terkenal lah produk RX Water tu. Dan saya sebenarnya ketika itu dan Datuk pun tahu ni, saya suka buat benda sendiri. Jadi saya habis je pengajian, saya dapat tawaran untuk sertai Maxis. Saya masuk law firm mungkin 2-3 bulan, kemudian saya terus dapat tawaran untuk sertai Maxis dalam management program dan saya bersama dengan mereka selama 2 tahun lah, sehinggalah tahun 2009 anak pertama saya dilahirkan. Ketika itulah baru saya datang dan sertai Dr. Nordin Darus di World Wellness. Ketika itu produk RX Water dah terkenal lah seluruh Malaysia. Faham. Okey. Jadi kalau dari sudut kita bicara tentang you punya minat lah, actually train as a lawyer, okay, tapi ada minat juga bab administration, business kan. Anda dapat sedikit kesamaan antara you punya karakter dengan Datuk Dr. Nordin in terms of suka buat kerja sendiri ni, kan? So very independent kan, ada your own thing. And then when you enter, masa you masuk bidang kesihatan ni, which is RX Water, adakah macam buat you terkejut sebab something di luar bidang you? You are trained sebagai lawyer tapi masuk kesihatan. Ada tak fasa you nak adapt tu susah? Nak kata terkejut tu tak, sebab kita dah memang keluarga yang dibesarkan dengan produk RX Water ni, ataupun dengan Dr. Nordin Darus, personality beliau. Jadi apabila saya bersama dengan syarikat, kebanyakan daripada kaki tangan ketika itu pun dah memang macam keluarga kami juga. Sebab it's a very small company kan at that time. Jadi tak sukar untuk saya terus bekerja. Cuma saya rasa mungkin kejutan itu lebih kepada berhadapan dengan pengedar-pengedar. Ketika itu World Wellness
lebih menggunakan pengedar-pengedar secara jualan langsung. Jadi pertama kalilah saya berjumpa dengan pelbagai-bagai jenis kerenah di seluruh Malaysia. Banyak travel, saya lah yang dihantar pergi ke Sungai Petani, ke Kota Baru, ke Kota Kinabalu untuk mewakili Dr. Nordin ketika itu. Saya rasa doktor pun ketika itu dah alhamdulillah dah bersedia untuk enjoy his life lah, lebih kurang macam tu. Jadi saya lah yang banyak mewakili Datuk ketika 2-3 tahun yang pertama, maksudnya 2009, 2010, 2011. Macam tu. Ya, okey, interesting menarik. Kemudian Encik Najmuddin nak tanya sikit lagi lah pasal you bekerja dekat Women's Network, membantu Datuk Dr. Nordin Darros mengurus syarikat semua, and then kemudian dari sudut you punya perspektif wellness, kesihatan di Malaysia ni kan, masa you dalam bidang tu, ada tak beza waktu dulu masa you masuk industri wellness dengan sekarang yang you lihat? Jauh beza. Saya rasa sebenarnya ketika Dr. Nordin mula pun pada tahun 2004 begitu, 2004, 2005, kajian menerusi internet. Maknanya orang biasa nak cari benda dalam internet tu tak begitu meluas. Jadi dia lebih bergantung kepada orang menerangkan sesuatu. Kerana itu kalau kita ingat tahun 2006 ke tahun 2013, begitu banyak syarikat yang menjual produk-produk kesihatan berkembang. Kerana mereka menggunakan sistem jualan langsung. Jadi orang nak dengar, orang bercakap. Macam doktor sekarang senang. Doktor seorang menerusi video dan YouTube dan Facebook boleh mencapai beratus ribu pendengar. Dulu tidak. Jadi setiap seorang memainkan peranan untuk terangkan produk. Betul. Ada bagus, ada yang kurangnya. Sebagai contoh, sekarang kita banyak individu yang boleh buat kajian sendiri. Jadi bila mereka buat kajian sendiri, kadang-kadang kalau nak cari benda dalam internet, semua benda boleh dicari, yang baik dan yang buruk. Pendapat yang pro, pendapat yang bertentangan. Kalau saya cakap minum air banyak bagus, akan ada kajian yang menunjukkan minum air banyak bagus. Kalau cakap minum air banyak sikit bagus, pun akan ada kajian yang tunjuk. Jadi menjadi cita rasa orang pula untuk pilih. Dulu orang dengar je apa doktor cakap. Doktor cakap yes. Now dia orang lebih kritikal dan sebagainya. But also good sebab boleh nampak juga, saya rasa doktor pun sendiri perasan yang bahawa rakyat Malaysia ni semakin ramai, semakin terlibat dalam aktiviti-aktiviti kesihatan dan kecerdasan berbanding dulu. Cuma mungkin di peringkat kanak-kanak tu kerana faktor keselamatan dan sebagainya kurang sikit bermain di luar berbanding dulu. Tapi dia ganti dengan sekarang semua main bola dah tak main petang-petang. Dia main hujung minggu, beruniform dan secara formal. Budak sekolah pun main macam tu dah tak ada dah main tepi-tepi jalan. Okay, interesting. Now kita go back sikit pasal you punya pengalaman in Wellness Network. You kerja tadi 6 tahun 6 tahun dalam bidang Wellness Network, industri. And then menariknya, yang very interesting is tiba-tiba you berpindah pula ke industri lain, which is education. Macam mana you boleh dapat that perbezaan industri tu, and yang paling bestnya you excel in the industry. Saya difahamkan lah. Tengok boleh you punya lah. Macam mungkin setengah orang dia ada minat dalam subjek maknanya macam saya belajar undang-undang, maknanya saya minat undang-undang. Tapi sebenarnya tak sangat. Ketika itu saya lebih fikir nak kerja apa je. Kan? Jadi bila saya join Maxis is industri telekomunikasi. Bila saya masuk, saya minat industri tu kan. Bila saya dengan World Wellness Network, saya belajar tentang kesejahteraan. Jadi pada tahun 2015 mungkin antara saya dan Dr. Nordin, kita mempunyai impian yang berbeza untuk diri masing-masing. Maka saya pun membuat keputusan sebenarnya bukan untuk kerja tempat lain. Saya buat keputusan untuk berhenti untuk belajar, sambung ke peringkat sarjana, masters. Dan bila saya berhenti ataupun berhenti sekejap lah daripada World Wellness, saya
bukanlah di approach, tapi saya dijumpai oleh beberapa individu yang sedang mencari ketika itu orang panggil bakat-bakat muda lah untuk diorang masukkan ke dalam syarikat berkaitan kerajaan ya, untuk beberapa projek-projek yang ada. Dan bukan pilihan, maknanya bukan industri, maksudnya saya nak masuk ke dalam industri pendidikan, bukan. Dia lebih kepada macam management role, dekat mana ada. Okey, dan saya diletakkan ketika itu untuk jaga hanya College Cosmopoint sahaja. Jadi saya masuk ke Cosmopoint Sdn Bhd yang merupakan sebuah anak syarikat Equity Nasional Berhad pada tahun 2015 juga, hujung tahun 2015. Itulah bermula saya pun mula start belajar tentang industri pengajian tinggi, pengurusan industri pengajian tinggi, dan ketika itu ada 11 college. Jadi kita menguruskan 11 college, dan selepas itu lebih kurang 4 tahun saya dinaikkan ke peringkat kumpulan dan jaga University College juga. Sampai ke situ je lah. I mean dah tahun ni dah 8 tahun lebih dalam industri tu. Baik. Okey. Dan bakal bertukar industri lagi. Itulah dia. Dengar juga tu. Saya dengar cerita juga kan di industri. Okey, interesting. Now, kalau kita bicara tentang industri education. Okey. Kan sekarang tengah zaman viral. Ada beberapa naratif yang mengatakan SPM tak penting lah kan. Dia lebih sekarang banyak naratifnya menggalakkan budak-budak muda ni untuk jangan terlalu pandang serius pendidikan education. Tak ada SPM pun you jadi influencer, you boleh buat duit. So what do you apa pendapat tentang that narrative tu? Pertama sekali secara peribadi saya faham. Kalau ada orang yang berpendapat sebegitu, kita tak boleh salahkan generasi ini. Betul. Kerana mereka lihat apa yang berlaku adalah peluang, terutamanya dari segi pendapatan lah untuk graduan, untuk mereka yang berpendidikan di peringkat diploma, ijazah. Malah sekarang ni dah begitu banyak yang ada ijazah sarjana, masters Bila dah ada semua ni, tapi pendapatan mereka di takat-takat itu sahaja. Jadi dalam kepala mereka, kenapa penat-penat 5-6 tahun sambung belajar, kemudian kerja saya boleh buat lagi banyak. Betul. Buat Grab lagi banyak. Buat Grab pun 4,000, 5,000 kadang-kadang. Jadi kita faham. Sebab itu cara pemikiran individu. Maksudnya sebagai individu, kalau saya buat keputusan, kalau saya daripada sekolah dan nampak tak pandai, mungkin saya fikir, buat apalah penat-penat sambung belajar, baik saya kerja. Betul. Tapi kalau kita daripada segi masyarakat, kalau kita tengok secara ramainya, Malaysia ni sebenarnya jauh lagi ke belakang berbanding dengan negara-negara maju daripada segi bilangan mereka yang mempunyai sijil pengajian tinggi. Jauh berbanding dengan Korea, berbanding dengan Singapura. Jadi untuk negara ini capai ke arah kemajuan, dia tak boleh bergantung kepada semua jadi rider Grab, semua jadi podcast, semua buat YouTube, semua influencer. Sebab kena ada mereka yang tengok dan beli benda-benda influencer ni. Betul. Kalau semua influencer beli benda influencer yang lain, habislah. Tak ada, ekonomi akan mati di situ. So saya rasa jawapan pendeknya adalah saya faham secara individu kalau itu keputusan generasi sekarang bila diorang kira, tapi kena fikir jangka masa panjang. Saya bagi contoh. Katakanlah doktor hari ni umur 18 tahun, doktor habis SPM, cukup-cukup makan, tak nak sambung belajar. Jadi decide untuk buat katakan menjadi peniaga lah, peniaga. Perniagaan ini ramai pun tahu, dia sebenarnya tak semua berjaya. Betul. Yang kita nampak yang berjaya. Betul. Dan mereka masuk ke podcast, mereka cakap saya dah jadi jutawan umur 20 tahun, jadi buat apa belajar. Contoh. Kita tak nampak lagi yang 99% yang tak menjadi jutawan pada umur 20 tahun. Yang kita risaukan yang 99% tu. Betul. Yang 1% yang berjaya, tahniah. Alhamdulillah, good for you. Tapi yang kita lebih merisaukan, kalau 99% ni 5-6 tahun mereka habiskan berniaga dan tidak mencapai kejayaan ataupun still struggling, ataupun bila umur 27-28 dah mula tak sihat, beban untuk bekerja berniaga ni penat. Betul. Jadi rider ke apa-apa saja perniagaan sendiri. Jadi bayangkan umur 30 tahun, ketika itu mereka nak kembali balik ke dunia kerja formal,
dah susah. Out of touch dah. Out of touch. Dia kalau saya ambil kerja pun, kalau saya tengok dah 9 tahun hilang daripada CV you, 10 tahun hilang, you tak buat apa-apa yang relevan kepada syarikat, susah untuk kita ambil. Betul. Jadi selama-lamanya sehingga ke umur 60-65 tahun, mereka ini akan terbeban dengan tanggungjawab untuk mencari peluang perniagaan yang baru. Yes. Dan not that easy lah. Kalau bagus, kalau boleh buat, teruskan. Tapi untuk majority sebenarnya lebih pilihan yang lebih orang panggil konvensional dan selamat adalah untuk ada sesuatu yang mereka boleh pergi masuk balik ke pasaran kerja dengan penuh keyakinan. Itu je. Sebab tu saya ada baca di statistik juga Encik Nazmi kan, tentang kita punya graduan yang dah keluar universiti, dah grad bertahun-tahun masih tak dapat kerja. It's very difficult for them. Betul. Okay, so based on you punya pengalaman, berdasarkan pengalaman Encik Nazmi lah, lebih-lebih lagi kalau saya tengok dia punya statistik tu, dari sudut kalau kita bandingkan antar kaum orang Melayu ni yang paling susah nak dapat kerja graduan ni, based on your experience, mungkin sebab apa that thing happen? Okay. Pertama, sebenarnya ada sesuatu dari segi perkara asas dalam sistem pendidikan kita yang dah rosak sikit lah pada pendapat saya. Kita dalam minda kita meletakkan harapan bahawa pengajian tinggi ni melahirkan pekerja. Betul. Dari segi satu sudut tak salah benda tu. Tapi dari satu lagi sudut, sistem ekonomi tu kena melahirkan pekerjaan dulu. Betul. Buat masa sekarang, sistem ekonomi kita tak cukup melahirkan pekerjaan yang boleh mengambil atau menampung lambatkan graduan yang masuk. Betul. Tak salah graduan tu sebenarnya. Because macam saya cakap tadi, kalau ikut peratusan, mereka yang sambung belajar di Malaysia ni masih rendah berbanding negara maju. Betul. Jadi kenapa masih, kalau dah rendah, kenapa masih ramai yang tak dapat kerja? Betul. Maknanya kerja-kerja yang sedia ada ni tak cukup untuk mengambil graduan-graduan ini. Yes. Itu dah satu. Kedua, kita ada banyak program, terutamanya mungkin universiti swasta kurang sikit sebab kita bergantung kepada populariti Tapi di universiti awam dan sistem kemasukan yang mengikut nasib you lah, apa program yang you dapat. Saya kesian sebab begitu ramai graduan-graduan daripada program-program yang memang sekarang ni kurang keperluan dalam pasaran. Yes. Susah saya ada banyak daripada, kita tak nak sebut institut mana, tapi program-program yang sebenarnya kalau kita nak ambil kerja pun kita tak tahu nak letak dia kat mana. Betul. Adalah tafsir ke apa ke, macam-macam lah program-program macam tu. Datang minta apply kerja, pandai, SPM okey kan, grade CGPA 3.8, tapi selama 4-5 tahun belajar benda-benda yang memang tak diperlukan langsung oleh syarikat. Jadi quite difficult lah in that sense. Dan kita ada ramai sebenarnya yang macam tu. Jadi ada dua faktor. Satu, tak cukup kerja yang untuk menampung mereka yang berkelayakan. Kedua, kita ada ramai yang dengan kelayakan yang tak relevan dengan pasaran kerja. Yes. So kalau taking on your point kan, sebenarnya adakah berdasarkan you punya opinion kan, pendapat, it's better, lebih baik kita train graduan-graduan kita, budak-budak muda ni untuk lebih fokus kepada hands-on punya subject like TVET semua tu, is lebih easier to get job compare to ada kelebihan dan ada kekurangan. Selalu bila kita fikir dari segi polisi, sebab tu topik ni mungkin berat sikit lah sebab saya kadang-kadang berurusan dengan kementerian. Jadi dari segi sudut polisi, cadangan polisi kena berfikir secara luar kotak. Contoh TVET apa program TVET yang di kepala masyarakat? Realitinya produk-produk TVET yang sedia ada ni banyak dari segi kemahiran mengajar benda-benda macam potong rambut, betul, menjahit, aircon, servis aircon. Ada yang banyak permintaan. Contoh electrician, wiring, itu sangat popular. Tapi bagi mereka yang sebagai contoh menjahit dan sebagainya, dia menjadi entrepreneur ataupun usahawan di kawasan setempat sahaja. Dia memang takkan ada orang nak ambil full time tailors banyak macam tu. Jadi TVET kena ada industri yang menyokong TVET itu. Contoh, tiba-tiba Malaysia terkenal sebagai sebuah pembuatan kereta.
kalau lah kita punya next 10 tahun ini pembuatan kereta, maka industri TVET berkaitan pembuatan kereta senang untuk kita bina. Yes. Tapi buat masa sekarang tidak ada satu industri yang Malaysia ni macam terbesar di dunia lah untuk kita mencipta satu sistem TVET di belakangnya. Right. Ramai contoh TVET ni terus terang saya cakap, ramai yang suka ambil contoh Jerman model model Jerman. Selalu kalau sebut TVET model Jerman, ramai pergi ke sana tengok. Tapi kita kena faham, industri TVET di Jerman ni bermula bukan sebab industri TVET. Bukan sekolah tu dicipta sebab suka-suka. Dia dicipta untuk memenuhi keperluan industri. Yes. Dia dah ada banyak kilang ketika itu, manufacturing yang dicipta pada zaman 1900 dan sebagainya. Mereka dah banyak buat benda, machine manufacturing, dan mereka perlukan orang berkemahiran. Yes. Di situlah wujudnya sistem TVET. I see. Jadi kita kena apa kalau di Malaysia ni kalau cakap pasal TVET boleh, tapi apa yang kita bagus contohnya. Kan kalau semua orang pergi TVET belajar untuk jadi Shopee punya seller, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau semua orang penjual Shopee, siapa nak beli barang dalam Shopee? True. Contohnya lah. So saya boleh bagi sedikit my opinion lah. Dia ada, I would say, a mismatch between supply and demand dekat education system sekarang. Betul. So kalau I tanya you punya pendapat lah, you punya opinion, what do you think is the best cara terbaik untuk bantu kita punya anak-anak muda ni untuk supaya mereka dah keluar grad senang dapat kerja, and then increase dia punya value, because I dapat juga feedback from my personal experience. Dia mengatakan bahawa rata-rata private sector swasta ni dia sangat mementingkan satu kebolehan untuk berbahasa Inggeris di swasta kan. Jadi kalau I tak pasti dekat dia punya college tu adakah menekankan bab tu kepada graduan. Okey. Satu perkara yang sebenarnya mungkin pendengar tak berapa tahu, tapi IPT di Malaysia ni kebanyakannya lah, terutama IPTA pun di UiTM dan sebagainya, bahasa Inggeris itu merupakan bahasa perantaraan yang diguna pakai untuk mengajar. Sebenarnya bahasa utama yang digunakan dalam menyampaikan teks dan sebagainya. Dia punya isu adalah kebanyakan daripada pelajar-pelajar ini masuk ke IPT dengan penguasaan bahasa Inggeris yang rendah di peringkat sekolah. Betul. Jadi dia kena start belajar di universiti baru nak belajar bahasa Inggeris tu. Tetapi sebenarnya kebanyakan kalau kita tengok, terutama graduan ITM, kalau ambil daripada waktu mereka masuk sehinggalah mereka graduan, banyak penambahbaikan dia. Tapi susah nak bila masuk ke pasaran kerja, dia nampak kurang. Kan? Contohnya lah kan. Jadi untuk kami dan di mana-mana IPT pun sebenarnya memang kita banyak program dalam bahasa Inggeris. Kerana kita tahu benda tu budak-budak start daripada zero. Jadi kat situ baru belajar. Jadi bila orang cakap kurang kemahiran berbahasa Inggeris, betul kalau ikut standard, katakan like people who can speak very comfortably dalam English, memang jauh. Tapi mereka ni start daripada kosong. Jadi kita nampak dia orang sekarang bagus sebenarnya. Dari segi keperluan untuk bercakap bahasa Inggeris dan bekerja, sebenarnya again saya sokong 100%, especially anak-anak lagilah, semua sekarang cakap orang putih lagi banyak daripada cakap Melayu kan, generasi baru kita. Cuma saya terdetik untuk mengingat bagaimana Jepun maju ke hadapan, South Korea maju ke hadapan, dan negara-negara ini semua, kita ambil Perancis sebagai contoh, Rusia, semua negara-negara ini berpegang kepada bahasa mereka. Tak ada isu pun untuk maju. Tapi sistem ekonomi tu kena menyokong benda tu. Cuma di Malaysia kita merupakan negara orang panggil trading nation. Maksudnya kita negara pengantara. Kita memang berdeal dengan global. Kita sendiri tak boleh menjana ekonomi dengan sendiri dalaman. Jadi bila berurusan dengan orang luar, bahasa Inggeris tu penting. Jadi kalau saya lah ambil orang bekerja, sudah tentu kalau ada dua kandidat atau dua calon datang, seorang boleh cakap English, seorang tak boleh cakap English, saya akan pilih yang boleh cakap English. Itu adalah realiti. Jadi nasihat saya kepada pendengar dan terutama ibu bapa yang ada anak-anak sekarang ni, kalau masih belum lagi,
Walaupun sebenarnya saya tahu ramai sekarang budak-budak lebih cakap English, lebih cakap Melayu. Kalau belum lagi, tak salah untuk menekankan sedikit kemahiran untuk bercakap bahasa Inggeris. Kerana bahasa Inggeris ni kenapa boleh jadi universal, sebab senang untuk tangkap. Ya, betul. Sekejap je you tengok TV selalu cakap orang putih, boleh lah cakap orang putih. Okay, now I nak sentuh sikit pasal so kita punya generation. I believe you're born in what year? 1983, doktor. Okay, tu setahun pada saya. Muda lagi. Tak nampak muda. Macam muka 40 plus kan. Dia nampak 3 series lagi, belum 4 series. So ada yang mengatakan Encik Nazmi kan, dia budak-budak zaman sekarang, millennial semua ni kan, mereka ni manja kan, tak tahan lasak, tak macam zaman kita. So saya tak salahkan mereka, betul. Because it's different generation kan. Cara pembawaan pun berbeza. Tapi mungkin kita nak bagi sedikit balance di antara the old generation dengan the current generation. Macam mana nak dapat that titik keseimbangan supaya dia old generation ni dia tak menyalahkan, but kita embrace. Tapi kita tak nak budak-budak ni pula terlarut macam tu kan, terbiar macam tu. So macam mana you rasa based on experience lah, nak bimbing, nak dapat keseimbangan tu? Isu sebenarnya antara generasi ni untuk memahami generasi sebelum, generasi selepas ni, kalau kita lihat secara sejarah dan baca penulisan daripada zaman dulu lagi, bukan jangan cakap sekarang je, setiap generasi itu mempunyai masalah untuk bekerja dengan generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya akan dianggap lebih manja daripada contoh macam generasi Dr. Nordin Darus, beliau sempat melepasi zaman peperangan. Maknanya dilahirkan selepas perang. Baby boomers kita panggil, baby boomers. Jadi generasi sebelum beliau akan rasa generasi ni lembut, sebab tak pernah lagi susah-susah melalui zaman kena perang dengan Jepun dan sebagainya. Generasi ni pula akan rasa generasi saya ni lembut, dan kita pula rasa generasi sekarang lembut. Itu normal. Itu normal sebab sebenarnya dunia ni semakin maju, walaupun kita nampak macam tak, tapi everything is becoming easier. Nak makan senang, nak minum senang. Even sekarang ni golongan yang kita anggap B40 pun mereka ada TV. Dulu kalau B40 punya level tak ada TV pun. Makan pun susah. Contoh. Jadi nak cakap ialah generasi berubah. Kalau nak letak, sebab saya duduk di antara dua. Saya pemegang saham kami kebanyakannya generasi yang lebih satu generasi sebelum saya, dan saya pula waktu saya masuk dalam syarikat Cosmopoint, saya adalah antara yang paling muda sebab saya 32 tahun. Dan kebanyakan ada pensyarah-pensyarah semua dah 40, 45. Jadi saya biasa berurusan dengan generasi yang lebih tua. Dan juga sekarang ni bila saya dah umur 40, saya pula dah berurusan dengan generasi 20-an. Terus terang saya cakap, mungkin mereka punya dan generasi baru punya harapan itu berbeza daripada kita. Maksudnya mereka lebih pentingkan cuti. Dia ada benda-benda yang dia orang lebih enjoy berbanding zaman saya. Tapi kelebihan mereka adalah mereka sangat kreatif dan boleh buat kerja dalam tempoh yang lebih cepat berbanding dengan generasi yang sebelum ni. Betul, terus terang saya cakap, kadang-kadang certain things dia orang boleh siap dalam sejam. Kalau generasi yang sebelumnya mungkin 2-3 hari. Bukan 2-3 jam, 2-3 hari. Because dia tak familiar dengan apa nak Google search, macam mana nak copy paste. Kita nak kan benda tu simple aja at our level. So jadi dia rasa macam dia tak payah kerja lama kan, dia nak balik awal, dia benda-benda macam tu. Jadi kita kena adapt. Sebab tu saya perasan sekarang dari segi pengurusan mungkin di sini saya dengan Dr. Nordin dah mula jauh kita orang punya falsafah. Sebab Dr. Nordin dia pantang tengok kalau orang balik awal ke apa kan. Sebenarnya lah dululah. There are things that yang you boleh buat sekarang ni that zaman dulu you tak terfikir untuk buat. Contoh macam kita boleh buat PowerPoint dengan pakai handphone sahaja. Terus terang saya dah pernah buat sambil travel, saya boleh buat PowerPoint presentation pakai ni, siap dalam masa sejam dalam flight. Generasi ni tak boleh terfikir. Jadi mereka akan anggap macam, oh kenapa cepat sangat you buat kerja.
You get what I'm saying? So kita kena sebagai manager, dan tak lama lagi saya pula masuk ke generasi lagi tua, 40, 50, kita kena sentiasa faham bahawa teknologi dan cara pemikiran generasi muda akan berubah. Kita yang kena adapt. Saya tak minta sebenarnya generasi muda untuk ikut saya. Betul. Sebab the future is them. Yes, agree. So yes, itu that is a very sangat-sangat nasihat yang sangat-sangat baik sebenarnya. Sebab talking about that, kemampuan untuk adapt. Saya suka frasa yang dikeluarkan oleh Jet Li ke? Dia cakap bukan Jet Li. Siapa nama yang kungfu tu? Ada Bruce Lee. Bruce Lee dia mengatakan, dia punya falsafah be like water. Maksudnya air ni kan dia fleksibel. You masuk di dalam bekas, dia akan ikut bekas tu. Lepas tu air ni pula kalau you tengok dekat dia punya, dia akan boleh mengalir dekat sungai tu dengan very very smooth. And then despite dia punya kelembutan tu ada kekuatan. Dia boleh menghancurkan batu. So yes, the word is flexibility, adaptability. You kena adapt supaya, so that's why I rasa one of the reason kenapa you boleh sampai to this level lah. I think dekat you punya level sekarang, we are considered dah excel, a success dan apart from that, I nampak lah, I don't know, kan nak tanya sikit, for 40 plus year old, you nampak macam you look good lah, nampak sihat. Okay, so boleh ceritakan macam mana you jaga kesihatan you? Kita kupas sikit topik. Sebenarnya daripada kecil, kita sebagai anak Dr. Nordin Darus ni pressure ataupun tekanan tu sangat tinggi. Dah lah saya ni comel dulu kecil-kecil. Korang panggil baby besar lah. Daripada saya darjah 1 sampai ke darjah 6 tu memang montel lah. Kan? Jadi Dr. Nordin pula ketika saya di sekolah rendah tu, mungkin pendengar atau Dr. Nordin sendiri tak cerita sangat, waktu dia di Majlis Sukan Negara ni memang suka bawa kami untuk ikut sesi latihan kadang-kadang. So ketika itu Thomas Cup 1992, Miss Bone, Razif semua, Rashid Siddiq semua saya pernah jumpa. So kita dengan comel-comel kan semua, tapi saya boleh lah main badminton suka-suka, tapi tak fit. Dr. Nordin pula very fit. Dia memang maintain his fitness. Jadi apa yang satu perkara lah, mungkin saya dengan doktor tak setuju dalam banyak benda, tapi satu perkara yang kita kena, dan saya sendiri sangat hormati Dr. Nordin, is dia cuba buktikan apa yang dia ajar ataupun apa yang dia sampaikan. Sebagai contoh, dia time tu ada program bernama Total Wellness ataupun Fitness 2020. Banyaklah program dia pada tahun 90-an, program korporat. Jadi bila dia pergi ke depan untuk mengajar kepada tokoh-tokoh korporat untuk hidup lebih sihat, untuk menguruskan stres, beliau kena pastikan fizikal beliau pun fit. Betul. Kalau tak, sekarang kita banyak tengok orang yang ajar kesihatan tapi tak sihat. Faham. Maaflah saya cakap kan, sedih lah kadang-kadang kita tengok orang yang tak pandai tapi mengajar orang untuk jadi pandai. Kita tak suka macam tu. Dr. Nordin, to be fair to him, dia kalau time dia tengah mengajar tentang fitness kan, dia boleh buat exercise, dia boleh buat the sprint, dia boleh buat the push up, dia boleh buat the sit up. Semua test-test yang dia suruh participant buat, dia boleh tunjuk dan dia boleh buat. Jadi kita sebagai anak duk tengok lah benda ni, tapi nak ikut tak apa-apa sangat. Cuma saya bila masuk universiti tu baru mula aktif secara serius dalam sukan, main bola. Di sekolah dulu hoki lah, wakil sekolah sekejap, tapi lebih kepada bola sepak di universiti. Dan daripada situ teruslah lebih gemar dengan aktiviti sukan. Saya tak suka bersenam macam doktor. Pendengar pun mungkin tak tahu, Dr. Nordin dulu setiap petang dia akan jogging. Dia akan jogging. Daripada saya umur form 1, kami duduk di Subang Jaya tu, memang ada padang. Saya akan main bola di padang tu dan Dr. Nordin akan jogging di padang yang sama. Famous lah Dr. Nordin. Sebab dulu dia pakai seluar pendek. So dia akan jogging. Zaman dulu tak apa. Zaman dulu tak. Dulu terkenal lah. Orang pun tahu benda tu kan. 90-an duduk pusing-pusing kan. Saya akan main bola. Jadi kita dua akan habis waktu maghrib sama-sama. Jadi dari situ saya punya minat tentang bersukan itu datang. Dr. Nordin lebih minat bersenam. Saya minat bersukan. Dan selepas tamat pengajian,
main bola lagi sehinggalah mengalami kecederaan. Kemudian barulah mula aktiviti-aktiviti lain lah, macam berbasikal, berlari, sebab dah tak boleh main bola sangat kan. Macam tu lah. So after that sampai sekarang pun you still active lah? Cuba saya lebih cenderung sekarang untuk larian jarak jauh, marathon. Kemudian berbasikal dah kurang sikit sebab banyak masa dihabiskan dengan larian. Dan golf lah, the latest one. So itu Datuk pun sejarah sikit, Datuk pun dulu kaki golf juga. Oh ya ke? Sangat bagus. Sebelum staff-staff baru ni semua masuk, Dr. Nordin Darus memang sangat gemar bermain golf. Ada satu ketika terutama waktu saya masuk World Wellness tu, dia dah macam banyak masa, more free time. Memang selalulah main golf. I see. Menarik. Sekarang zaman saya lah pula untuk mula main golf. Right. Okay. So interesting so ini menunjukkan bahawa apa kan, actually kita punya environment tu boleh shape kita. So kalau you biasa berada di environment yang sihat, and then you menjaga kesihatan, you akan terikut-ikut juga. So in your case, alhamdulillah lah, you punya rezeki dapat. Yang lain tak pula ikut kan. I je ikut lah. But kalau your brother Najman, dia kaki gym kan? Dia minat gym. Dia lain. Bodybuilding pula kan? Yes. Understand. Okay. And then apa nama tu? Nak tanya sikit pasal you punya experience masa you tengok, kita flashback sikit masa you I think tahun 2001 ke 2001 masa you tengok Datuk Dr. Nordin Darus tengah sakit dirawat. Okay. Masa tu you form 5 Saya tahun 2000 sebenarnya doktor sakit. Mula sakit tahun 2000. Kalau tak silap saya lah tahun 2000 sebab saya tengah ambil SPM ketika tu. I see. So during that time apakah yang berada dalam you punya fikiran? Adakah you very sad atau ada sampai nak ke arah depression ke, melihat orang yang you sayang ni sakit, macam mana you handle and perasaan you? Terus terang, sebenarnya kalau saya ingatlah ketika itu, kita sebagai keluarga bersedih tapi tak pernah macam duduk menangis-nangis sangat. Maybe memang jenis keluarga yang dibina oleh Dr. Nordin Darus, dia macam tu. Dia banyak simpan lah. Maknanya jenis yang kalau sakit sendiri-sendiri dia pergi. Kita pun tahu lambat kan. Maksudnya kita panggil papa ada cancer, this is the situation, this is the treatment. Dan saya cuma ingat selepas saya dapat lesen untuk bawa kereta, menjadi antara kadang-kadang kerja saya lah untuk bawa Datuk ketika itu Dr. Nordin Darus pergi ke hospital. Dia menjalani rawatan kemoterapi di Hospital Universiti Melaya. Di situ ada kawan-kawan dan sebagainya. So dia yang tu je lah saya rasa kesian sikit lah. Sebab kita dah dibesarkan dengan Dr. Nordin ni seorang yang kuat, sihat dan ceria lah, fitness guru lah. Dan beliau memang jaga makanannya. Dia bukan main-main punya. Bila dia cakap dia buat vegetarian time tu, memang dia akan buat. Dia makan buah apa semua dia buat. Jadi bila saya sendiri terpaksa bawa Dr. Nordin, ketika tu mula dah botak, hilang rambut, kita bawa dia ke hospital. Tahulah hospital kerajaan, kerana beliau merupakan bekas penjawat kerajaan ya. Jadi walaupun bukan nak kata ada layanan istimewa, tapi dikenalilah di hospital tu. Walaupun macam tu pun, tapi situasinya amat menyedihkan. Maknanya kadang-kadang lepas, mungkin pendengar tak tahu, tapi kemo ni kalau lepas ambil kemo, you punya badan akan mula rasa sejuk, chill, sakit, nak demam. Demam lah sebenarnya, demam teruk. Pernah sekali tu sebab tak ada ward. Jadi Dr. Nordin kena duduk di kaki lima je. Di kaki lima atas katil tu, atas tu the trolley tu, and just sit macam tu je lah dalam keadaan menggigil. 2-3 kali jugalah saya ingat. Saya kena bawa doktor ke hospital. Tapi dia style doktor lah. Maknanya very tough emotionally. Dia tak pernah rasa down, sedih ke apa. Cuma yalah, dia dahaga apa semua tu, itu normal, physical. Tapi
mentally time tu dia try to maintain Right. fitness. Dan saya ingat bila dia dah botak habis semua, dia mula start melukis balik. Time tu lah sebab tak boleh buat kerja kan. So Right, lebih kurang 6 bulan macam tu dekat rumah tu banyaklah painting, I lukisan dan see. sebagainya dia buat pada tahun 2001. Right. Nasib baiklah isterinya atau ibu saya masih bekerja dan alhamdulillah rezeki beliau pun murah di kerajaan, jadi bolehlah menampung keperluan keluarga ketika itu. But for dekat setahun lah juga Dr. Nordin go on and off going for treatment kan. Right. Macam mana you nak bagi seminar kesihatan Betul. dalam keadaan you tak sihat? Betul. Itulah lebih kurang dia punya situation ketika itu. Right. Okay. Very interesting memang kita tak pernah dengar lagi sisi di sebalik all this background kan, sejarah. Okay. Talking about you punya history all that kan. I nak tanya sikit, sentuh sikit pasal Encik Nazmi Nordin punya ni. You punya pendapat, opinion on, kita tukar sikit lagi about the opinion current education system. Sebab ramai yang kritik, yang mengatakan macam bercelaru. Dia cakap bercelaru. Kejap di sistem, kejap tukar ni, kejap exam based, kejap nak ikut Norway, So you punya take on that apa you rasa? You punya personal opinion. Tanpa pergi ke perincian lah. Yes. Maknanya sebab situasi kerja saya sekarang dan apa yang saya akan buat tak lama lagi memerlukan sensitivity sikit lah bila bercakap tentang polisi kerajaan. Cuma satu sahaja, saya rasa kita harus mempunyai pendirian yang tegas dalam apa-apa sahaja polisi yang kita nak buat. Kita kena ada falsafah kita sendiri. Kita kena tengok sendiri kebolehan budak kita sekarang, situasi masyarakat kita sekarang, dan membuat polisi yang bersesuaian dengan konteks Malaysia. Boleh kita tengok sebagai contoh Norway ataupun negara-negara Skandinavia. Saya pun kita dah pernah menjalankan kajian untuk melihat sistem di sana. Tapi satu faktor yang orang tak sedar, tapi di negara-negara Nordik ni atau Skandinavia ni, sistem keluarga mereka berbeza daripada sistem di Malaysia. Cara mereka melayan kerajaan mereka, memberi bantuan kepada keluarga berbeza daripada di Malaysia. Dan negara mereka macam katakanlah di sana kualiti penjagaan untuk anak-anak yang mempunyai kita panggil masalah seperti autism dan sebagainya berbeza, jauh berbeza. Mereka punya fasiliti adalah kelas pertama. Tak kira pendapatan. Siapa-siapa warga negara dan juga penduduk tetap, katakan di Norway, dapat daripada umur 3 tahun, diagnosis awal dan sebagainya. Jauh beza. Jadi sistem pendidikan diorang pun boleh adapt to cara mereka mendidik kanak-kanak. Tadika diorang berbeza daripada kita. Sebab tu sekolah rendah diorang lain daripada kita. Dan kemudian masuk ke universiti lain daripada kita. Kalau kita ambil just sekolah rendah sahaja tapi tadika tak diubah, ada masalah. Contoh kan. And then dia sebagai contoh maternity leave. Diorang 6 bulan. Contoh 6 bulan kata kan. Ataupun diorang bagi bapak pun boleh ambil 4-5 bulan, 6 bulan. Jadi pertumbuhan minda kanak-kanak mereka berbeza daripada di sini. Kita 2 parents kena kerja. Terutama di golongan B40, M40 penat. Dua-dua parents dah kerja. Siapa nak mendidik anak? Kan last dibiarkan kepada bibi dan sebagainya. Jadi situasi dia sangat berbeza. Sebab tu polisi pendidikan tu kena tengok apa yang paling sesuai kan. Saya bagi contoh, Singapura punya polisi dan Jepun punya polisi dan Korea punya polisi lebih kurang sama. Dan tapi mereka ketiga sangat berbeza daripada Norway, daripada Germany punya sistem. Totally different. Jadi kita nak kita punya adunan mana? China lagi lah, totally different. Tapi mereka boleh melonjak maju ke depan. Betul. Yang jadi isu sekarang, I would say perdebatan lah antara parents ni kan. You ada anak, ada anak juga. Dia ada parents yang satu kelompok dia setuju exam based system. Ada yang cakap tak payah exam ni, bagi budak-budak berkembang. Tapi sekarang pula kalau tengok kita tengok trend lah, budak-budak ni punya perkembangan
tak nampak sangat, tak nampak sangat kemajuan yang kita nakkan. So itulah I tengah nak kat mana silapnya itu. Saya rasa isu peperiksaan ke tak ada peperiksaan dan sebagainya ni adalah sebenarnya masalah mungkin kalau ikut pepatah tak ukur baju kat badan sendirilah. Dia lebih macam tu. Dia sesuai sistem yang fleksibel. Kalau kita pergi ke international school pun sebenarnya macam ada setengah-setengah sekarang ramai pergi international school, sangat free. Dia punya cara mengajar dia sangat berbeza daripada sistem KBSR kita. Tapi dia sesuai untuk keluarga yang boleh membimbing anak-anak mereka di rumah. Yes. Kan, contoh kita aspek sekarang ni darjah 1 KBSR. Anak-anak yang masuk ke darjah 1 diharapkan boleh membaca dan mengira dan menulis dah. Itulah. Jadi dia punya pendidikan tu dah dibuat di rumah. Dia punya teorinya di macam itulah. Maksudnya di peringkat prasekolah dah tahu dah baca semua. Tapi realitinya kita pun tahu, kan? Kebanyakan budak-budak sampai ke darjah 4 pun tak boleh baca lagi pun. Betul, ada. Jadi bila dah tambah dengan beban baru yang lebih kompleks di peringkat darjah 1, 2 dan 3 dengan kebolehan cikgu-cikgu untuk menilai, sebab sekarang dah tak pakai exam. Dia dah campur macam-macam dah elemen. Itu yang jadi sedikit cacar marbar sekarang. Yes, itulah dia. Alang-alang kita dah ada, I would say, call insider daripada own family Dr. Nordin Darus. Itu anak sulung je Encik Najmi Nordin. So kita nak tahu sikit something yang orang luar tak tahu kan about Dr. Nordin ni. So kalau kita punya followers dan nearly 1 million alhamdulillah, from the outside dia nampak Dr. Nordin ni kan, I'm sure it's very clear he's a very hardworking person kan. Sangat-sangat seorang yang bekerja keras kan. And then ada juga orang cakap dengan saya, Dr. Nordin ni nampak macam baik tapi garang. Tegas pun ada. So in terms of character lah, dekat rumah macam mana Dr. Nordin ni? Terus terang, Dr. Nordin dia mempunyai orang panggil expectation yang tinggi terhadap diri beliau sendiri dan juga terhadap benda yang beliau minta dan suruh. So jadi sebagai contoh, saya rasa doktor pun dah biasa kalau Datuk minta sesuatu, dia nak sekarang juga benda tu. Contoh. So karakter tu saya rasa jelas bila kita tengok dalam Facebook ke apa dan sebagainya, boleh nampak lah. Cuma mungkin penonton tak berapa tahu Dr. Nordin sebenarnya kalau benda yang dia tak minat, dia relax saja. Dia tak akan susah-susah fikir, susah-susah bukanlah menyibukkan diri, tapi contoh kalau pergi bercuti, Dr. Nordin dia tak minat langsung nak fikir pasal duduk mana, pergi mana, berapa hari, semua diberikan kepada isterinya untuk fikirkan. Dia kalau dia minat, contoh malam ni nak topik apa nak dibincangkan dalam Facebook, sangguplah dia buat kajian berjam-jam, dia buka macam-macam video, dia tulis macam-macam nota. Tapi kalau suruh dia fikir benda yang dia tak minat, memang langsung dia tak akan sentuh. Contohnya macam tu. Dia bukan setengah orang kan, dia bawa watak yang sama dalam kerja ke rumah, ke semua benda. Datuk tak. I see. Mungkin sebab Datin pun jenis yang agak serius dalam benda-benda yang lain. Jadi dia boleh kira bertenang lah dalam bab-bab pengurusan rumah dan sebagainya. Right. Okay, kalau as a son, anak kepada Dr. Nordin ni kan, you nampak Dr. Nordin ni of course macam saya sebut tadi tu lah, dia ada very strong character, karakter yang kuat. Okay. Tapi ada juga video I nampak dia sangat-sangat very lembut, very menyayangi dengan cucu-cucu dia. So I believe that side of Dr. Nordin tu macam mana you tengok dia punya hubungan dengan satu benda yang kita boleh katakan lah, Dr. Nordin dia garang dalam sikit saja perkara. Sebenarnya sikit sangat perkara. Dalam kebanyakan benda lain tak ada kegarangan tu sangat. Tapi
yang garang kat rumah sebenarnya isterinya, mak saya. Itulah saya rasa kalau kaki tangan DND pun tahu kan. So yang tu yang the garang punya part. Jadi dari segi bab penyayang, dari segi bab lembut tu sebenarnya karakter yang memang secara semula jadi ada. Dia suka baby, dia suka budak-budak kecil. Itu natural. Tapi bila budak tu dah besar sikit mungkin dia tak suka. How about kucing? Yes. Dulu kita memang di rumah di Subanjaya tu minat kucing kan, memang bela kucing dan sebagainya. Tapi sekarang di rumah mungkin sebab faktor usia dan malas nak fikir. Sebab kucing ni sebenarnya sekarang ni high maintenance, bukan macam kucing dulu. Jadi penjagaan kucing ataupun benda-benda kucing ni dibiarkan kepada anaknya yang ketiga, Nashman, yang memang bela 2-3 kucing yang sangat berkualiti tinggi. Dan kepada saya lah, keluarga saya pun ada 6-7 kucing juga. Tapi kucing yang kurang berkualiti sikit. Contohnya. I see. Okay, so peminat ada pet juga. Ada pet banyak. Kat rumah ada 8-9 kucing dah kot. Okay, kalau kita sentuh sikit bab hobi Dr. Nordin ni kan. Hobi number 1 kita dah syarat dia suka melukis. Okay. Ada tak hobi-hobi yang lain yang mungkin orang luar tak tahu? You know that you tahu? Dulu golf lah. Dulu memang bila time dia tengah golf, dia akan golf. Tapi mungkin pendengar dengan penonton tak tahu, sepanjang saya dengan yelah, saya dengan Dr. Nordin dah 40 tahun lah kan. Sebab saya dilahirkan bawah Dr. Nordin. Tapi maknanya daripada saya ada consciousness untuk tengok. Saya tak pernah tengok sebenarnya Dr. Nordin keluar lepak minum dengan kawan-kawan ke apa ke. Tak ada. Tak ada. Very jarang lah. Jarang sangat-sangat. Saya rasa mungkin setahun sekali je lah kot saya pernah nampak. Mungkin. Itu pun mungkin. Kebanyakannya waktu time COVID tu kira paling enjoy lah dia. Duduk kat rumah tu. Tak payah keluar jumpa orang tu. Dia memang itu sebenarnya minat utama. Duduk membaca dan belajar. Itu favourite. Yes. So this actually kalau untuk viewers kan, is a bit bak kata orang contradictory tau, macam pelik. Kita tengok di social media Dr. Nordin kan very friendly, very outgoing kan, lepas tu bersocialize. Tapi sebenarnya dekat rumah I would say, adakah Dr. Nordin ni dalam kategori introvert juga as a son, you rasa? Dia bukan introvert. Dia by nature, saya dan dia ni lebih kurang sama. Maknanya kita senang. Kalau ada soalan macam ni, kita boleh jawab terus. Kita jumpa orang pun kita tahu macam mana nak berinteraksi. Tapi dia prefer untuk bersendirian. Kalau pergi bercuti pun, kalau boleh dia nak relax aja. Dia tak nak pergi-pergi travel jauh-jauh sangat dan sebagainya, especially pada usia sekarang. So dari segi soalan tentang hobi tu, terus terang lah dulu bersenam. Waktu saya umur 90-an, saya rasa dia hobi dia adalah bersenam. Kemudian selepas kanser tu, terutama pada 4-5 tahun yang pertama World Wellness, memang 100% kerja. Terus terang. Sebab dulu kita kena buat Datuk kena buat preview, kena jumpa pengedar setiap malam. So kena keluar buat talk selalu, rajin. Dulu tak ada internet, jadi kena buat secara fizikal. Apa yang pendengar tengok di Facebook sekarang ni, Dr. Nordin dah biasa buat secara fizikal dulu setiap malam di Kuala Lumpur, di mana. Jadi masa untuk hobi tu kurang. Kemudian golf tu, bila dah bisnes dah mula berkembang, hobinya golf. Kemudian bila dah kurang main golf, kembali kepada melukis balik. Melukis tu memang sekarang ada satu segmen di rumah tu yang memang dah jadikan galeri dan tempat buat. Kemudian slow down balik hobi tu. So buat masa sekarang, hobinya kembali kepada bekerja. Maknanya hobinya memang kerja. Memang buat live malam-malam, every other day. Kerja lah tu. Kerja. Dia suka benda tu. So nak cakap hobi dia bukan macam setengah orang hobi yoga ke, hobi apa, tak adalah. Dr. Nordin sekarang ni kerja. I see. Right. Okay. So quite interesting kan sebenarnya. Kalau I tanya you,
Dr. Nordin kan ada 3 orang anak kan? Yeah. Three of you, 3 orang. Okay. Yang among 3 orang ni, yang paling I would say rapat dengan Dr. Nordin siapa? Yelah, biasanya kan ada tu. Ke susah nak cakap? Sebab bukan Dr. Nordin sahaja, tapi cara keluarga kami ni kita agak relax. Maknanya bukan jenis yang meluahkan hati dan perasaan sangat. Time raya peluk-peluk nangis tu jarang lah. Saya tak pernah ingat lah. Tak ada benda yang nak dimaafkan ataupun untuk drama tu kurang lah. Terus terang buat masa sekarang ni, alhamdulillah kan, drama tu kurang. Jadi bila drama tu kurang, tak boleh nak nampak lah kepada siapa doktor meluahkan hati dan perasaan kan. Kebanyakan daripada isu adalah isu kalau kerja. Jadi sekarang ni sebab yang bongsu yang bersama dengan Dr. Nordin, Nashman, jadi banyaklah diluangkan bersama dengan Nashman. Tapi most of the time topik yang dibincangkan adalah berkaitan dengan kerja. Sama juga waktu saya 5 tahun dengan World Wellness bersama dengan Datuk, saya lah yang rapat sebab setiap hari dia akan tanya pasal kerja. Tapi jaranglah tentang peribadi dan benda-benda yang lain. Right. Interesting. Okay, kalau I boleh minta dekat you Encik Najmi untuk bagi satu atau dua penama tu ayat yang menggambarkan Dr. Nordin ni as a whole kan. You boleh bagi ayat apa? Let's take 2 lah. 2 ayat pendek atau 2 frasa. Okay, yang pertama independent atau dalam bahasa Melayunya apa, berdikari. Ya, maksudnya saya rasa Dr. Nordin ni mungkin kena tanya Dr. Nordin lah, sejarah beliau sewaktu kecil, sebab saya tahulah kenapa beliau lebih cenderung untuk buat benda sendiri. Tapi dalam aspek berdikari, ayat pertama berdikari ni adalah termasuk juga sifat-sifat sebagai contoh suka buat hal sendiri. Maksudnya melawan arus tu adalah sebahagian daripada personality berdikari beliau. Maknanya saya ingat daripada dulu lagi dalam Dr. Nordin punya sejarah profession ni, saya rasa 3-4 kalilah nama beliau akan naik ke dalam media kerana melawan arus. Tahun 98, 96, 97 tentang isu HMO. Beliau adalah antara pelopor konsep bisnes HMO. Mungkin ramai yang tak tahu, tapi sekarang HMO ni yang kad syarikat buat untuk pergi ke klinik. Kan company akan claim untuk pekerja, third party insurance punya tu. Dr. Nordin dan antara kawan-kawan beliau yang mulakan konsep itu di Malaysia. Jadi ketika itu doktor-doktor semua marah. Jadi masuk dalam surat khabar Dr. Nordin ni apa semua, Malaysian Medical Association marah. Kemudian fasa kedua yang beliau melawan arus tentang RX Water. Rawatan ni dan sebagainya pun melawan arus. So mungkin waktu awal-awal COVID dulu pun melawan arus juga kan. Apa pandangan beliau dan sebagainya. So dah 2-3 kali lah maknanya beliau menunjukkan, membuktikan beliau sanggup untuk ni melawan arus. So berdikari tu adalah perkara yang pertama. Dan kedua, saya rasa resilience atau dalam bahasa Melayunya apa ketahanan lah, boleh lah kita cakap ketabahan dan ketahanan lah. Saya rasa saya pernah bagi tahu ni kepada kaki tangan di Andy World. Saya ramai usahawan yang berjaya. Dalam ni kita dah berpeluang jumpa begitu ramai usahawan yang berjaya. Terus terang, yang lebih berjaya pun ramai. Jauh lebih berjaya daripada Dr. Nordin pun ramai. Tapi kebanyakan daripada mereka adalah melalui satu fasa. Maknanya perniagaan itu terus berkembang selama 10, 20, 30 tahun dalam satu perniagaan, satu cara bekerja. Dr. Nordin ni, saya rasa daripada saya kecil sampai sekarang, kalau kira masuk Facebook ni lah, ini adalah iterasi kelima dia berniaga. Dia punya cara dia berniaga tu dah berubah-ubah 5 kali. Produk pun dah berubah-ubah. Konsep semua masih sama, bawah kesejahteraan dan kesihatan, tapi
dia punya kebolehan untuk adapt, tukar bisnes, buat bisnes baru, masuk kepada dunia media sosial dan sebagainya. Pada saya itu adalah ketabahan yang mungkin saya sendiri kita dah tak ada. Betul. Kan? Dia boleh buat. Contoh macam perniagaan D&D World ni lah. Ini adalah nafas baru yang dibawa oleh populariti beliau dalam Facebook. Yes, betul. Ketika itu perniagaan biasa saja, tapi bila mula buat Facebook Live dan sebagainya, bagaimana seorang yang berumur 60 tahun, betul, 60 lebih kan, jumpa lah mana ada sekarang. 60 lebih tiba-tiba terfikir nak buat Facebook Live, yes, and then buat pula secara rajin, betul, secara konsisten, sehinggalah mencapai nak dekat 1 juta followers, yes, dekat Facebook. Betul. Dan daripada situ boleh menaikkan perniagaan beliau semula satu, yes, lagi ke tahap yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Yes. So pada umur 40 tahun beliau mula berniaga, betul, kali pertama. Satu perniagaan. Umur 45 perniagaan kedua. Umur 50 perniagaan yang ketiga. Jadi 60 perniagaan yang keempat. 65 perniagaan yang sekarang ni. So pada saya itu adalah ketabahan dan kecekalan yang sukar untuk saya lihat, dan ada sesuatu yang saya sangat-sangat hormati. Yes. Walaupun mungkin saya tak bersetuju setengah perkara, tapi benda tu saya tahu yang kalau saya sendiri kena melalui apa yang Datuk kena mungkin buat, tak mampu. Start daripada zero kadang-kadang. Betul. Macam RX Water tu memang 3 staff sahaja. Betul. Mula. Betul. Tanpa ada apa-apa, dengan 3 kaki tangan sampai menjadi jenama terkenal, di Malaysia. Betul. Dan masih bertahan sampai sekarang. Yes. 20 years masih ada ya. So sebenarnya actually kalau semua viewers maklum, Dr. Nundarus kan baru dinobatkan anugerah superhero daripada Nona. So actually that word actually sesuai dengan Dr. Nudin as a superhero lah. Dia banyak sekali all the pengalaman beliau, and then pengalaman beliau jatuh bangun, asam garam, pahit manis yang beliau lalui, sangat-sangat kata orang boleh dijadikan iktibar untuk kita pun generasi lebih untuk belajar daripada orang macam ni. Sangat-sangat hebat ni supaya of course I rasa tak ramai orang di luar sana yang ada sebegini rupa kan. I mean this type of people. Baik, okay, saya rasa podcast ini it's very very good. Alhamdulillah. Thank you very much. Terima kasih. Terima kasih banyak kerana hadir untuk podcast. We are very lucky. Kita sangat bertuah dengan kehadiran Encik Najmi Nordin, anak sulung daripada Dr. Nordin Darus, berkongsi tentang beliau punya pengalaman, punya pemikiran. So insyaAllah kita jumpa lagi di podcast yang lain. Thank you very much semua. Alright. Okay, Assalamualaikum. Salam. Asam Garam Podcast. Jangan lupa subscribe, share dan like, dan boleh komen pun.